sedap sikit. Okay. Okay. Rezeki masuk Semua sihat tak? Sihat. Semua dekat rumah ke, dekat Malaysia ke, ataupun yang ada dekat Mesir, Jeddah semua? Kat Mekah. Patutlah nampak pakai captain card je dari tadi ya. Biasalah tu. Tahu kan sekarang ni kita tengah dilanda pandemik, jadi kita tak boleh buat kelas secara bersemuka. Jadi saya tak nak boleh datang ke sekolah, awak pun tak boleh datang ke tempat akademi. Betul tak? Jadi kita kelas secara online lah. Yang penting saya nak ingat awak semua, jangan lupa pakai mask muka. Tahu kan cara pakai dia macam mana? Tahu. Pelajar saya yang dah berumur tu tahu ke yang ni pakai macam mana? Tahu. Nazatul Suhaila? Ya saya cikgu. Tahu tak pakai ni macam mana? Biru dia kat mana? Tahu. Itu pun kat telinga cikgu. Kalau pakai tudung pun lah. Saya tahu ada student saya tak kerti pakai. Yang tutup-tutup mulut dia lah tu. Lepas tu jangan lupa pakai hand sanitizer, jaga dirilah masing-masing ya. So kursus kita hari ni adalah appetizer production lah. Semua boleh tengok slide yang saya dah post kat tepi ni. Cantik tak slide saya hari ni? Cantik, menarik, tertarik. Kau memang the bomb. Sangat berbeza dengan slide saya sebelum ni ya. Betul tak? Slide saya sebelum ni. Betul. Jadi kursus kita adalah HT012-2012 lah, seperti yang saya dah send dekat group WhatsApp masing-masing lah. Kita punya kertas semua. Jadi saya punya kursus, kita punya kursus adalah HT012-2012 iaitu food preparation and production lah. Lepas tu kita punya tajuk pada hari ni adalah appetizer production. Tahu tak hari ni kita nak belajar apa? Appetizer ni apa? Tahu tak? Tak tahu. Tak tahu Okey, sekali sebelum kita mulakan betul-betul kelas kita pada hari ni, saya nak awak semua dengar, buka mata, buka telinga dan tengok skrin PowerPoint yang telah saya kongsikan lah. Sebab saya nak cakap tengok whiteboard, kita tak kena pula kan. Jadi tengok skrin yang saya dah share kat tepi ni. Okey, lepas tu semua hadir bukan? Jadi saya harap semua dengar lah, relax. Lepas tu jaga betul-betul tumpukan hati-hati betul-betul lah. Saya nak ceria-ceria je sebab kita takkan belajar secara orang kata heavy lah, berat-berat sangat. Okey, tajuk kita adalah penyediaan hidangan sarapan pagi. Okey, penyediaan hidangan sarapan pagi ni, hidangan pembuka selera ni semua orang tahu bukan? Betul tak? Pembuka selera tu tahu tak appetizer tu? Kalau sebut appetizer semua tahulah. Kalau bahasa Melayu dia semua orang macam tak berapa tahu kan. Kalau kita pergi hotel ke ataupun mana-mana ke, appetizer tu adalah pembuka selera. Dia paling atas sekali dalam menu. Betul tak? Jadi lepas appetizer baru ada main course. Lepas main course baru ada dessert. Okey, lepas dessert sekali beverage. Beverage tu maksudnya minuman lah. Jadi hidangan pembuka selera ni kenapa dia paling atas sekali? Tahu tak? Ada siapa-siapa tahu tak? Sebab dia nak light. Light orang kata. Light. Yelah kat nama pembuka selera. Light. Pemula. Ya betul. Okey. Kita punya tujuan adalah nyatakan jenis-jenis produk hidangan pembuka selera. Lepas tu yang kedua, jelaskan cara penyediaan hidangan pembuka selera. Yang ketiga, terangkan saiz, rasa dan perasa dalam hidangan pembuka selera. Yang keempat, huraikan teknik hiasan dan persembahan hidangan pembuka selera. Dia ada 4. Jadi keempat-empat ni semuanya relatif yang sama. Dia tak jauh beza dan semuanya sama saja. Jadi tajuk ni tak susah dan tak berat dan korang boleh ingat bila-bila masa je. Maksudnya bila korang nanti dekat luar, kerja dekat hotel, bila korang punya hotel tanya, tahu ke appetizer tu apa? Syamimi tahu ke? Macam tu. Jadi bila kita dah keluar nanti kita tahu, oh appetizer, selera, apa maksud dia semua-semua. Okey, untuk yang pertama, jenis-jenis produk hidangan pembuka selera. Okey, jenis-jenis produk hidangan pembuka selera ni dia terbahagi kepada 3. Terbahagi pada 3 iaitu bahan kering, bahan basah juga produk bahan mentah. Okey, bahan kering ni macam mana? Bahan kering macam mana? Kalau kita dekat rumah ni, kita anggap bahan kering tu macam mana? Apa bagi pandangan korang?
kalau kat rumah? Bawang. Bawang. Okey, lagi? Cili kering. Serbuk kari. Oh, serbuk kari. Oh, benda-benda kering yang macam tu lah. Okey, betul. Ah. Semua betul. Bahan kering sebenarnya benda-benda macam tu lah. Contohnya beras. Lepas tu ikan bilis. Itu bahan kering. Bawang putih, bawang merah, gula, garam. Itu semua bahan kering. Benda yang tak basah lah. Tapi kalau ikan masin yang basah tu kita panggil bahan basah lah. Sebab dia dah ada air yang macam orang kata dia berair lah. Kita simpan dalam peti ais yang dia tak boleh letak kat luar. Dia akan berulat-ulat. Jadi itu kita panggil bahan basah. Jadi kalau bahan kering ni seperti beras, benda yang kering. Kalau dalam orang putih punya bahan kering adalah risotto. Tahu risotto semua? Risotto, Tahu. spaghetti itu adalah bahan kering untuk orang putih, orang western punya orang. Kalau macam bahan basah ni ikan lah, ikan, ayam, udang, sotong, itu semua kita panggil bahan basah. Okey? Sebab dia basah. Apa kaitan pula dengan produk mentah ni? Apa beza dia dengan bahan basah? Okey, produk mentah ni, bahan basah dengan produk mentah ni dia tak jauh beza pun. Dia sama saja disebabkan cuma bila kita belajar ni, dia akan dijadikan kategori 2. Maksudnya, bahan basah dengan produk mentah. Produk mentah ni sama saja. Contohnya, ayam, ikan, sotong dan sebagainya tadilah. Tapi kalau bahan basah ni, dia lagi banyak lah. Maksudnya, contohnya dalam tin, tuna, itu pun kita panggil bahan basah. Kita tak boleh panggil produk mentah tuna tu. Sebab dia dah dimasak dan diletakkan di dalam tin. Jadi, kita tak boleh panggil dia produk mentah. Produk mentah ni, bila ikan tu, kita tak proseskan lagi, lepas tu kita beli dia macam tu. Ayam pun sama. Jadi itu kita panggil produk mentah. Kalau produk bahan basah ni dia dah basah, lepas tu bukan basah benda lain ya Ikram. Lepas tu basah-basah macam ni, itu kita panggil produk bahan basah. Syamimi jangan gelak. Okey, faham tak semua? Faham tak yang untuk jenis-jenis produk hidangan? Faham. Okey. Faham. Kalau lepas ni, kalau kita bergaduh dengan mak kita, laki kita, bahan kering, bahan basah, produk mentah semua saya tahu tau. Jadi lepas kita dah tahu dah. Apa beza bahan basah, apa beza produk mentah, bahan kering. Jadi dia semuanya berbeza. Bila kita tahu benda tu berbeza, kita lepas ni bila kita keluar kita boleh cakap dengan orang. Jadi sebagai seorang tukang masak ni kita kena jaga benda ni. Bila kita belajar dalam food preparation and production, dia akan jadi luas. Selama ni kita cuma tahu ikan mentah je dengan bahan kering beras. Tapi bila kita belajar dia jadi cabang 3. Okey? Okey, yang seterusnya iaitu cara penyediaan hidangan pembuka selera. Okey, cara penyediaan hidangan pembuka selera ni ini pun sangat penting. Bila kita masak sesuatu hidangan, dalam mana-mana hidangan, ia sangat penting. Bila kita masak, orang kata bila kita masak dalam cara hidangan yang tak menarik, macam mana kita nak tarik orang makan ataupun kita sendirilah. Kalau contohnya kita masak hidangan pembuka selera, yang paling dekat dengan kita adalah rojak. Betul tak rojak? Rojak itu kita kategorikan sebagai hidangan pembuka selera. Rojak dan juga rojak sotong, rojak buah, rojak India, tu semua kita panggil sebagai appetizer. Rojak cucur. Okey, cuba kita tengok rojak pesembur orang Penang. Kan? Ada tak student saya orang Penang kat sini? Ada. Okey, ni. Sama. Cuba kita tengok macam pesembur kan. Okey, kalau lah pesembur tu dia orang hidangkan macam tak ada kuah yang tinggi, lepas tu sengkuang pun dia letak sikit-sikit, lepas tu tak sedap. Dia letak macam tak menyelerakan lah. Agak-agak kita rasa macam tertarik nak makan. Tak kan? Betul tak? Okey. Itulah cara penyediaan hidangan pembuka selera ni sangat-sangat penting. Bila kita hidangkan kepada orang kata kepada kita punya pelanggan, bila kita jual sesuatu makanan, kita tarik perhatian dia, cara kita menyediakan dia itu cantik. Lepas tu yang kedua adalah bersih, baru orang suka. Kalau kita hidangkan pinggan pun ada minyak-minyak yang belakang kat bawah bontot dia tu pun,
Macam mana? Ada lumut. Ya, sudu, pinggan, dia tak bersih. Lepas tu ada bau lagi bekas cuci tu semua. Sebut cuci. Jadi orang pun rasa macam ini kali terakhir aku datang kedai ni. Mesti dia orang cakap macam tu. Betul tak? Jadi bila kita nak buka satu kedai, kita kena titik beratkan cara penyediaan hidangan pembuka hidangan. Sebabnya bila kita tak titik beratkan cara penyediaan, kita buka lah kedai konsep Korea ke, konsep India ke, konsep apa sekalipun, kalau cantik macam mana sekalipun kedai tu, ia tak akan menjamin kedai tu akan bertahan dengan lebih lama. Okey? Okey. Cara penyediaan hidangan pembuka selera ni dia ada terbahagi kepada 3, iaitu penyediaan dia, pengeluaran dia, lepas tu cara-cara memasak. Okey. Penyediaan dia adalah cara penyediaan hidangan pembuka selera lah, seperti mana yang saya dah cakap tadi. Bila kita menyediakan, contohlah kita sediakan sesebuah hidangan lah. Paling penting adalah kebersihan. Okey? Bila kita tak titik beratkan kebersihan, awak betul-betul rajin nanti Ikram Okey, bila kita tak titik beratkan kebersihan, ia akan menjadi masalah lah pada kita masa datang. Sebab apa? Sebab ada berlaku kes kan, betul tak, macam yang gerik hari tu yang dia pergi makan dah tu yang menyebabkan keluarga meninggal tu. Sebab kenapa? Dia dah berniaga lebih daripada 20 lebih tahun lah. Bila dia berniaga lebih daripada 20 tahun, dia terfikir kenapa baru kali ini ada berlakunya kes sampai meninggal dia punya pelanggan. Sedangkan dia dah berniaga bertahun-tahun. Dia jelas dia dah berniaga lama. Ini kali pertama. Dia kata tak mungkin lah saya sangat silap dalam makanan. Tak mungkin saya bubuh racun dalam makanan. Setelah KKM Nur Ain, siapa bunyi suara tu? Nazatul. Oh, Nazatul. Okey, dia ini kan dia macam KKM rampas semua barang-barang peralatan dia pada hari tu. Dia orang rampas hari tu juga. Lepas tu KKM buat kajian, dia punya pemotong. Perasan tak kalau kita kat rumah, kita selalu campurkan pemotong. Betul tak? Betul. Kita campurkan pemotong. Contohnya kita campurkan potong kayu. Ada tak potong kayu? Wooden punya shopping board tu. Yang untuk ayak semua tu kan, yang tebal tu kan. Okey, partner dia gunakan wooden shopping board tu, campurkan untuk potong timun, potong bawang. Dekat situ jugalah dia potong ikan. Lepas tu dia potong dia potong laksa yang apa semua tu. Semua dia sekali dia potong atas tu. Jadi bila dia potong atas tu, tak semestinya kita dah basuh bekas kita potong ikan tu, dia akan terus hilang bakteria tu. Sebab still ada. Sebab dia terlekat, dia dah masuk ke dalam kayu tu. Kan kayu tu kita selalu macam kita selalu sangat potong-potong. Jadi bila kita potong-potong, dia dah masuk ke dalam tu. Dia dah ada lubang-lubang lah. Jadi bila dia masuk dalam itu yang menyebabkan pencemaran silang. Bila dah berlakunya pencemaran silang, di situlah silapnya pakcik tu, dia tak pernah tukar pun chopping board dia tu, wooden dia tu. Dah bertahun-tahun dia gunakan daripada mula dia berniaga. Jadi itulah menyebabkan racun. Bila dia orang ambil sisa Hafizuddin. Kayu. Betul Hafizuddin? Okey. Dia ambil dia ambil sisa tahi setiap mayat. Dia buat kajian, bila dia buat kajian dia tengok yang tahi dalam pelanggan-pelanggan tu sebenarnya semua dah dijangkiti dengan bakteria Salmonella lah. Jadi semua saya nak semua kenalah berhati-hati. Tak kira lah korang berniaga ataupun tak berniaga, jangan campur. Okey, jangan campur. Wooden tu hanya khas diuntukkan untuk potong ayam dan potong ikan saja. Jangan potong bawang atas tu, jangan potong benda-benda yang untuk awak goreng lah. Itu cuma untuk siang-siang ayam dan siang-siang ikan. Kalau awak campur untuk potong bawang, tak mustahil sepihan kayu tu akan masuk dalam bawang awak tu dan mungkin awak dah termasuk dalam masakan awak. Okey? Yang Cina guna tu, dia high tech quality punya wooden punya kayu. Sebab tu kita tengok dia potong bawang atas tu, dia potong suka-suka macam tu kan. Jadi yang tu dia punya quality sikit, dia mahal sikit lah. Sebab tu dia tak rosak.
Okey, yang kedua adalah pengeluaran. Pengeluaran ni macam mana? Kuantiti dia. Maksudnya bila kita keluarkan sesebuah hidangan ni, dia kena selari. Maksudnya maksudnya dia punya apa ni kita keluarkan dia tu satu produk yang standard lah. Kenapa ya Syamimi? Lepas Tak ada apa. sama juga dengan cara-cara memasak dia. Cara-cara memasak dia sangat penting. Sebab penyediaan hidangan pembuka selera ni dia tak sama macam masakan-masakan yang utama lah. Seperti main course. Main course ni kita panggil hidangan utama. Jadi bila hidangan utama ni kebanyakannya dia masak berat-berat. Contohnya kena goreng lama, rebus lama. Jadi itu kita panggil masakan untuk berat lah. Tapi kalau hidangan pembuka selera dia tak ambil masa yang lama. Contohnya kalau kita buat kerabu Maggi, kita just celur 2-3 kali mi tu, lepas tu kita celur sotong, fish cake dan sebagainya. Lepas tu kita angkat and then kita buat jadi. Kerabu jantung pisang sama, dia tak ambil masa yang lama. Jadi kalau macam rojak pun sama. Kalau Amerika punya adalah macam croissant, tu semua dia tak ambil masa yang lama. Okey. Lepas tu contoh hidangan pembuka selera awak boleh tengok lah. Kalau yang ni untuk orang putih punya. Ni western, biasalah kalau orang putih untuk pembuka selera ni kalau kita pergi hotel atau mana-mana kedai western yang ikut konsep barat, dia akan ada ni lah, salad ni lah, wardrobe salad, benda-benda yang macam klise yang selalu kita dengar. Dia orang akan buat macam ni. Tapi sebenarnya yang ni pun kita tak adalah sedap mana, tak boleh buat kat rumah. Tapi kalau kita nak rasa macam konsep dia macam mana, kita boleh try dekat hotel. Okey, yang ni croissant pun sama. Dia orang jadikan sebagai hidangan pembuka selera tapi dia orang tambah. Tapi kalau dia orang makan croissant saja, ia tak dijadikan hidangan pembuka selera sebab dia tak ada bahan kondimen tambahan. Tapi contoh kalau macam ni, dia ada dia punya macam sos masam ni kan. So dia boleh celup dalam ni, jadi okey, dia dah jadi satu hidangan. Sama juga dengan salad ni. Salad ni adalah bagus untuk awak diet. Siapa yang nak diet boleh try macam ni ya. Ikram, awak boleh diet sekarang, lepas tu awak boleh makan macam ni. Awak beli salad, awak potong-potong ayam sikit, jadilah ni salad ni. Baik cik. Kalau awak nak diet awak boleh macam ni. Sebab dulu masa saya jumpa awak sebelum PKP, awak kurus. Sekarang awak dah berisi dah. Lama tak jumpa awak ya. Rindu lah. Ni tempatan. Saya rasa semua tahu. Ni yang ni Syamimi suka sebab dia memang suka benda macam ni. Betul. Yang ni Syamimi suka, yang sebelah sini pun Syamimi suka. Dua suka. Latu pula. Tahu tak latu? Tak tahu lah. Awak tahu ke Ikram? Latu tu siapa? Awak tak tahu Tak. Nanti saya kenalkan dekat awak. Sebab dia sesuai dengan awak. Maaflah kalau saya dah macam lidah saya ni dah pendek-pendek sebab saya dah take-take. Okey, lepas tu saya Baik. masa saya letak dekat awak ni Ikram, awet latu, power latu. Yang ni adalah rojak sotong lah. Contoh, sedapnya. Okey, benda ni simple je buat. Dia cuma sediakan kuah, lepas tu dia celur bahan tu, lepas tu dia gaul. Betul tak? Ni bangun pagi-pagi ni tengok gambar-gambar gini sedapnya. Simple. Subuh kan, waktu subuh-subuh ni awak bangun, awak tengok benda ni memang menyelerakan. Lepas tu saya buat kelas subuh-subuh supaya awak semua bertenaga sikit nak makan lepas ni. Betul tak Ikram? Awak macam nak tidur je lepas ni Ikram. Awak tidur lupa. Alah dah makan kejam tidur lah. Oh, okey. Dia dah kat luar negara, waktu lain. Okey. Kalau luar negara saya kena cakap orang kita ke? Okey lah. Apa tak boleh dengan Melayu, saya faham. Saya nak tanya awak semualah. Contoh appetizer yang awak semua tahu? Salah seorang saya tanya daripada Ikram dulu. Ikram, awak tahu apa? Pecal. Okey, boleh. Misha Mimi. Buah. Buah ni. Awak kena fikir balik ni macam ni. Buah tu awak buat macam mana? Awak basuh, awak potong, lepas tu awak jadikan appetizer. Buah tu dessert lah. Buah tu dessert kan Appetizer lah. Oh ya. Hari ni kita belajar pembuka selera. Tapi kalau awak, tak apa. Kalau awak buat buah tu sebagai salad, yang buah tu awak campur dengan yogurt sebagainya, itu kita boleh panggil sebagai pembuka selera. Okey, Nazatu.
Hidangan pembuka Mie ayam. Wow. Mie ayam. mie ayam. Itu sarapan pagi Nazatul. Awak Oops. Kita kan pagi. awak teringat dengan Cikgu Ain ya? Biasalah. Ya. Cikgu Ain dia buat mie ayam betul? Okey. Saya hari ni Oh, salah ni cikgu. itu sarapan pagi Nazatul. Sekarang ni Okey, saya tukar jawapan saya. Pasal Abang tu bom. ni suka main lah. Dia dulu suka main. Okeylah, Saya marah dengan dia. Semua dia berbeza-beza. Jadi main-main ni pun berbeza-beza. Okey, apa tadi Nazatul? Pasembok ya? Ya. Oh, Nazatul ni memang dia ambil makanan kegemaran. Okey, selain tu Nazatul saya tak nak dengar lah daripada negara awak. Aduh, apa? Oh, duduk KL. Sotong. Oh, duduk KL. Apa lagi yang saya kurang pastilah sebab selalu saya bangun pagi makan nasi lemak je. Oh, okey. Mi sotong kat tu, mi sotong. Okey. Kalau nak ni pun boleh juga. Apa tu ayam pandan? Tu ayam pandan. Ayam pandan. Ayam daun pandan. Tahu. Tahu tak? Ayam pandan daun pandan. Kita kan dia tak tahu. Dia suka makan. Ayam daun pandan Syah Mimi yang dia balut tu yang dia jual Tak tahu. malam tu. Syah Mimi tahu cuma dia tak tahu je yang mana satu. Dah tak ingat. Wan Hafizuddin. Kita Dah lama goreng tak kisah pisang. malam. Awak tahu apa? Ha? Ini Wan Hafizuddin pembuka selera yang awak tahu. Kerabu. goreng pisang. Kerabu. Goreng pisang. Awak ni tak habis-habis. Goreng pisang tu dessert ikan. Tahu. Dia sebenarnya rindu ni goreng pisang di belakang Sias. Saya faham. Bisa Azmi Goreng pisang Asmi dia rindu kenangan dia Naik ronda-ronda. Saya minta maaf ya sebab Cikgu Ain selalu cakap tak lama lagi sampai tapi okey. Perasaan awak. Okey, yang ketiga, saiz, rasa dan perasa dalam hidangan pembuka selera. Okey, saiz, rasa dan perasa dalam hidangan pembuka selera ni ini adalah benda yang sangat-sangat penting bila kita makan. Kita seorang tukang masak ke, kita tak seorang tukang masak ke, kalau kita pentingkan saiz, lepas tu rasa, itu sangat penting. Bila kita makan makanan yang tak ada rasa yang sedap, mesti awak semua rasa macam tak nak makan lagi, betul tak? Kalau pergi satu kedai tu, bila dia dah letak tawa ataupun dia memang sengaja tak pandai masak ataupun memang tak pandai masak, lepas tu dia masak tak sedap, mesti korang pergi sekali je. Kebiasaannya kedai-kedai viral, betul tak? Betul. Kedai-kedai viral ni dia sangat-sangat teknik dia sangat berkesan. Dia viralkan, dia pergi suruh orang page yang popular promote kan sampai viral lah. Lepas tu dia macam suruh insta famous artis datang. Tapi bila kita sebagai rakyat marhain ni pergi kedai dia sebab kita rasa macam syoknya meleleh-leleh benda tu. Cantiknya air dia tu. Walaupun harga dia macam harga Yahudi tapi kita pergi juga. Kita pun datang juga. Syah Mimi macam tu betul tak? Saya tahu Syah Mimi Betul. Syah Mimi mungkin pernah berpengalaman pergi kedai tu nampak gah di matanya tapi sebenarnya rasa sedap. Biasa je. Pernah pergi sebab bila kedai tu dia buat secara gah macam tu tapi rasa dia sangat-sangat teruk. Selalunya memang kebiasaan kedai-kedai viral. Kita nampak cantik. Saya pasti baru-baru ni kan viral dengan kedai dine in the car. Betul tak? Dine in dalam Betul. Okay, masa kita tengok ni, makan dalam kereta, syoknya, betul tak? Boleh date dalam kereta, makan dalam kereta, drive thru, lepas tu dine in dalam tu. Semua rasa macam, Hafizuddin boleh letak bawah tak binatang tu? Sekarang kita belajar. Okay, bila kita makan dekat macam kedai macam tu, ia akan orang kata, orang kata apa? Nampak je macam gah macam tu kan, tapi cuba saya Biasa je. dengan awak. Biasa. Kalau satu hari nanti kita dah boleh rentas negeri ke apa, kat mana-mana kedai yang dia buat drive-thru, dine-in dalam car tu, semua kena rasa. Sebabnya saya yakin masakan dia tak seberapa. Betul. Kecuali kedai dia memang warung yang kita selama ni memang tahu memang sedap gila nak mampus. Lepas tu dia tiba-tiba dia buat drive-thru macam tu, itu kita memang dah tahu memang sedap. Itu adalah kualiti lah. Maksudnya contohnya mie rebus. Contohnya mie rebus. Kita pergi kedai di warung je, warung Pak Jabik, betul tak? Warung Pak Jabik mie rebus. Okey. Kenapa mie rebus dia RM5 tapi harga dia sedap? Betul tak? Tapi kalau kita pergi kedai macam kedai viral, harga macam 20 untuk plate macam spaghetti bolognese.
Lepas tu harga dia tak memadai. Hmm. Air dia cuma macam lemon juice, lepas tu letak. Hafizuddin, awak ada sedung ke? Banyak penyakit awak ni. Lepas tu dia macam tak berbaloi lah. Hafizuddin tengok sini. Okay. Maaflah, student saya dari Korea dia tak faham bahasa saya. Jadi dia lah. Saya minta maaf, dia student pertukaran. Okay. Guys, pertama, tidak boleh terlampau banyak ataupun terlampau sikit. Bila kita buat terlampau banyak, itu bukan dipanggil appetizer, pembuka selera. Bila awak ada pembuka selera pun awak makan banyak, sebenarnya awak nak makan hidangan seterusnya yang banyak. Sedangkan hidangan seterusnya kita panggil main course, itu lagi banyak. Betul tak? Jadi kalau kita buat hidangan pembuka selera ni, saiz dia macam dah meninggi macam tu. Selalunya itu kedai-kedai mamak lah. Kedai mamak dia memang bermurah hati sikit. Dia masak memang kalau Maggi goreng kita Banyak. Maggi goreng ni penuh ni. Tapi itu adalah kelebihan dia lah, berbaloi lah. Kita bayar RM5 tapi dapat penuh macam tu. Okey. Tapi itu kita jauh pun. tapi bila kita belajar, kita tak boleh buat macam tu. Edarkan kertas penerangan lah. Jadi saya akan edarkan secara online lah dekat awak, dekat WhatsApp. Awak semua boleh buka dalam kelas kita lah. Saya edarkan sebentar dan awak boleh baca lah. Okay? Saya hantar sekarang ya. Semua boleh tengok handphone masing-masing. Semua angkat handphone masing-masing dulu. Okay, semua ada handphone tak? Okay, Nazatul ada ke Nazatul? Ada. Saya online pakai phone. Oh tak apa, awak boleh ni buka sekejap lah lagi ya. Okay, saya hantar ke email awak juga semua masing-masing lah. Awak boleh buka lah. Okay ya. Ain Samsudin ada. Nana ada? Okay, Ain Samsudin ni masih hilang ada. Ain Samsudin hilang. Ada, Cik. Biasalah dia nak pergi ke Pontianak. Okay. Semua boleh ni lah tengok kertas penerangan. Semua baca dulu. Jadi siapa yang dah print kertas penerangan tu boleh baca dekat kertas lah. Ikram tadi saya tengok dia macam catat tu, dia mungkin dah print lah kot yang saya hantar tu. Betul Ikram? Kena ni. awak nak main handphone ke nak baca kertas penerangan? Oh nota. Banyak saya tulis. Okey, awak jangan jujur sangat Ikram. Okay? Oh dia ada juga. Okey, awak semua baca dulu, saya bagi masa. Lepas tu awak faham dulu kertas penerangan. Lepas tu sikit saya akan minta awak tanya. Kalau awak tak faham apa, awak boleh tanya, okey? Okey. Nazatul okey? Zaman dulu pembersih orangnya. Okey? Bila dia pakai chopping board yang kayu tu, dia akan gosok segosok-gosoknya. Lepas dia bersihkan betul-betul. Lepas tu dia pergi gantung dekat panas kejap. Dia jemur benda tu. Bila dah jemur baru dia angkat dan masuk kat dalam rumah. Lepas tu dia letak dekat bawah sinki ataupun dekat tingkap dapur dia. Itu cara orang zaman dulu. Tapi bila kita di zaman moden ni, kebanyakan kita ni pemalas dan tak seberapa pembersih kecuali kita ni orang yang betul-betul kerja dalam pembersihan. Bila kita titik beratkan benda bersih, maksudnya contoh kalau kita ikan atas tu, ayam tu tamunya lah, ayam paling banyak sangat bakteria. Sebab dia dah lah kita memang tak bersihkan sangat. Lepas tu kita potong dekat atas chopping board wooden tu. Bila kita potong atas tu, lepas tu kita just bilas air 2 kali macam ni. Jadi asal dah nampak bersih. Tapi kalau korang perhatikan, pernah tak perhatikan dekat atas chopping board tu dia ada tertinggal lemak-lemak ayam? Ya ada. Pernah. Tapi awak pun tetap juga basuh bilah macam tu sebab awak dah malas. Saya tahu, terutamanya Ikram sebab dia tanya. Lepas tu dia dah basuh-basuh macam tu, dia pergi jemur. Bila dah kering, benda tu dah meresap dekat dalam wooden dia. Betul tak? Bila dah meresap, awak ambil balik wooden tu. Bila dah awak ambil balik, awak guna balik potong untuk bawang. Awak dah kupas-kupas bawang, lepas tu awak dah nak potong-potong bahan-bahan sayur, awak potong pula atas tu. Sayur tu pula awak lepas basuh, betul tak? Dia jadi lembab. Lepas tu awak bawa ke wooden tu dan benda yang lembab yang atas bekas ayam tadi dia naik. Dia naik balik kelembapan tu dan akan jadi bakteria lah. Awak tak nampak sebab guna. Kalau kita bawa ke makmal benda tu, dia akan nampak lah macam tu. Jadi bila dekat situ dia dah jadi pencemaran silam. Sebab tu kalau dunia
Ain. Awak ada printer Ain. Dah. Print ya. Okey. Okey, semua dah ada kertas tugasan masing-masing. Jadi saya nak awak Sekejap saya ambil. ni lah. Awak semua ambil kertas tugasan tu. Lepas tu awak semua pergi boleh jawab. Saya bagi masa 30 minit. Kertas pun dah ada dekat tangan masing-masing. Semua macam ni tau. Awak semua macam ni kan yang saya dah dekat awak dekat dekat email, betul? Betul. Ada berbeza? Tak ada kan? Semua macam warna ni kan? Okey. Oh, Betul. dia tunjuk belakang. Okey. Semua boleh jawab, saya bagi masa 30 minit dan kalau awak ada semua nak tanya, boleh tanyalah. Okey. Semua boleh jawab lah, saya bagi masa 30 minit. Syamimi tengok kertas ya, bukan tengok ke saya. Dan tangan tu letak dekat bawah. Ain Samsudin pun sama. Tak, saya nak tunjuk bukti saya dah print semua. Oh baiklah, bagus awak ni. Dekat Mekah susah nak cari print. Nana dah print Nana? Dah, sudah. Yang dekat London sana tu Ikram? Saya jawab. Tengah jawab. Okey. Ain Samsudin jawab, Ain Samsudin. Jangan tengok saya. Nazatul ni, saya tak tahu apa yang jadi dengan hidup dia. Nazatul buka Nazatul, saya nak tengok awak ni tak? Sekejap. Apa Nazatul? Saya pakai kat ukuran 5. Ha? Apa yang awak cuba sampaikan Nazatul? Okey. Hantar dekat WhatsApp lah, ya? Okey. Bila awak dah hantar, awak cakap dah hantar, lepas tu awak boleh ucapkan selamat tinggal dekat kawan-kawan awak dekat UK, London, Mekah, Jeddah semua ni. Sedihnya nak cakap selamat tinggal. Sebab ini Baik, adalah Kak. kali akan menjadikan kali terakhir untuk kita bertemu secara muka-muka online lah. Ya? Okey, saya dah hantar WhatsApp, Miss. Okey, tunjukkan muka awak untuk kali terakhir dan kita nak tengok muka awak. Boleh scan sekarang lah dekat PDF, saya nak tengok semua angkat handphone scan. Jap. Okey. Ain tak apa. Ain boleh kemudian lah hantar dekat saya ya. Dah. Okey, yang dah hantar boleh send dekat WhatsApp lah ya. Okey. Tangan Ikram tu tak payah over sangat. Tekan macam biasa. Okey, semua dah hantar ya. Wah, cepatnya Syamimi. Bagusnya. Okey. Kalau semua dah hantar, jadi saya akan orang kata tangguhkan kelas kita untuk hari ni lah. Lepas tu saya nak minta awak semua bersedia untuk tajuk dan kelas kita akan datang semua. Dan saya harap apa yang saya ajar pada awak di subuh hari ni, saya tahu ramai lagi yang tak bangun subuh. Bagus Nana, beri tepukan untuk Nana semua sebab dia bangun pagi ni untuk join kelas kita. Yeay. Ikram tepuk ikhlas sikit Ikram. Okey, saya harap ini adalah kali